Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Kepada pelajar-pelajar 5 Ibnu Khaldun, 5 IK, hari ini antum bersama Muallimah Rabi'ah dalam mata pelajaran Akidah. Jadi Muallimah nak antum keluarkan buku Akidah sambil mendengar video pengajaran Muallimah pada hari ini. Okey, pastikan buku teks Akidah ada di hadapan antum dan buka muka surat Nablah. Okey, muka surat Nablah iaitu unit yang kelima. Unit yang kelima, okey, kita akan belajar tajuk baru. Tajuk baru dah. Sebelum ni, betulkan agama samawi terdahulu yang telah diseleweng. Okey, terangkan tentang pengertian agama samawi atas sekali. Okey, agama samawi adalah, tengok buku, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi. Sekali lagi, pengertian agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi. Antum tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir membawa agama yang terakhir. Agama apa terakhir? Agama Islam. Jadi, sebelum kedatangan Nabi Muhammad tu dah ada dah agama-agama samawi yang terdahulu yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu. Siapa dia Nabi-Nabi terdahulu? Siapa dia Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad tu? Okey, kita tengok dalam buku. Ni. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Allah dalam surah An-Nahl ayat 30 ni, kita tengok dalam kotak ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul, dan dengan memerintahkannya menyuruh mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Okay, sekarang Muallimah nak antum keluarkan pensel dan gariskan ayat Al-Quran. Antum gariskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Gariskan ayat ni. Okay, ayat ni adalah ayat yang penting. Kemudian gariskan maksudnya daripada dan sesungguhnya sehinggalah taghut. Sehingga sini. Sampai sini je. Okey. Pastikan antum semua buat lagu ni dah. An-Nahl ni Allah nak ayat apa kita? Allah nak ayat tentang setiap zaman dan setiap kaum Allah akan buat mari seorang Nabi. Buat mari seorang Nabi tu nak buat apa? Nak mengajarkan mereka tentang agama samawi. Agama samawi ni nak mengajarkan apa dia? Nak ajar dua perkara. Okey, mari kita tengok muka surat 17. Muka surat 17. Dua perkara. Ini menjelaskan kepada manusia tujuan dan matlamat agama yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi. Okay, seperti yang Muallimah wayak saat ni, setiap kaum pada setiap zaman akan ada Nabi yang diutuskan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Jadi semua Nabi-Nabi tadi tu kita baca tadi, Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Daud, Sulaiman, semua tu ada nak mengajarkan dua perkara ni je. Iaitu pertama, kita tengok nombor 1. Pertama, mengajak manusia menyembah Allah. Dan yang kedua, mengajak manusia menjauhi taghut. Apa maksud taghut? Segala amalan dan perkara yang melampaui batas dan menyesatkan. Okey, taghut tu maksud dia segala perbuatan kita yang melampaui batas dan boleh menyesatkan kita. Tu orang panggil taghut. Ingat tu, taghut. Okey, contoh taghut adalah pertama, menyembah manusia. Menyembah manusia adalah seperti yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa dia berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ni dia koya-koya, dia rasa
dia adalah Tuhan. Sebab apa dia rasa dia Tuhan? Sebab dia tak pernah sakit, dia rasa dia lah yang paling berkuasa. Jadi dia kata kepada kaum dia, kepada rakyat-rakyat dia, sembahlah aku sebab aku Tuhan. Ada ayat gitu. Maka kaum-kaum dia percaya, kaum-kaum dia pun sembah Fir'aun. Itulah yang berlaku. Tagut. Perkara-perkara yang melampaui batas. Melampaui batas. Sebab apa? Sebab Fir'aun dia ngaku Tuhan. Itu tagut. Yang kedua adalah menyembah patung dan berhala. Okey, sebelum matahari dan api, sebelum datangnya agama Samawi, orang zaman dulu sembah api, sembah matahari. Yang keempat, mengikut hawa nafsu yang jahat. Tengok muka surat 17 hok bawah ni. Maklimah baca, antum perhatikan. Agama yang dibawa oleh Rasul terdahulu banyak dipinda dan diseleweng. Antaranya kaum Nabi Isa AS mempercayai bahawa Nabi Isa ialah anak Tuhan. Penyelewengan ini berterusan sehinggalah diutuskan Nabi Muhammad SAW. Allah telah menurunkan Al-Quran yang menjelaskan segala perkara dalam kehidupan manusia. Ia meliputi aspek akidah, ibadah, politik, ekonomi dan sosial. Agama-agama yang terdahulu itu telah diseleweng. Diseleweng tu apa? Bermaksud telah ditukar oleh penganut dan kaumnya. Okey, contohnya Nabi Isa. Kaum dia telah menukar agama itu. Nama agama dia tukar. Ayat-ayat dalam kitab Injil dia tukar. Hukum-hukum dia tukar. Syariat pun dia tukar. Jadilah agama yang sekarang. Agama apa? Agama Kristian. Sebenarnya asal usulnya daripada Nabi Isa. Tapi setelah ditukar dan diseleweng oleh kaumnya, maka jadilah agama baru. Agama Kristian. Diseleweng. Ditukar. Nabi Isa ni dia buat apa? Demo tu kau cerita bahawasanya Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Dia percaya Tuhan tu beranak. Anak dia adalah Nabi Isa. Itu adalah kepercayaan atau penyelewengan yang berlaku dalam kaum Nabi Isa. Lepas tu dia royak ke orang lagu tu, maka terciptalah agama baru pula. Orang panggil ni agama Kristian. Sebab itulah Islam dia mari betul semula agama-agama Samawi yang telah diseleweng, yang telah direka cipta oleh penganutnya. Dalam Islam royak Al-Quran untuk menjelaskan semua aspek kehidupan dari segi akidah, ibadah, politik, sosial dan juga ekonomi. Semua lengkap. Tengok yang di atas kali ni. Agama-agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah sama matlamatnya. Matlamat apa dia? Ada dua perkara. Tadi Mukadimah kata, yang pertama adalah mengajak manusia menyembah Allah sahaja. Bukan patung, bukan manusia, bukan berhala, bukan sembah matahari, bukan. Tapi sembah Allah sahaja. Yang kedua, menjauhi tagut. Tagut tu maksud dia, apa dia? Tak ingat dah. Okey, tengok semula buku. Tagut adalah perkara-perkara yang melampaui batas dan boleh menyesatkan. Okey, kita sambung semula. Setiap syariat mengikut keperluan umat pada zaman masing-masing. Perbezaan antara syariat Nabi terdahulu dan syariat Nabi Muhammad sekarang ni adalah apa dia? Okey, mari kita tengok perbezaan antara syariat zaman dulu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi terdahulu, pertama, diutuskan untuk satu kaum sahaja dan untuk masa yang tertentu. Kalau syariat Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, jin dan alam sehingga hari kiamat. Beza dia, kalau Nabi terdahulu diutuskan untuk satu kaum saja. Kalau Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, jin dan alam, semua orang. Kalau Nabi terdahulu untuk masa yang tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad sampai hari kiamat.
untuk syariat Nabi yang terdahulu ialah ajaran mereka dipesongkan oleh pengikutnya. Pengikut dia telah selewengkan, tukar agama tu. Tidak ada lagi bentuk asalnya. Tak ada zaman ni Injil ataupun Taurat, Zabur yang asal. Tak ada dah. Misalnya, isi kandungan kitab Injil telah diubah dari isi kandungan yang asal oleh pengikut agama Kristian. Untuk Nabi terdahulu, agama dia ni telah diseleweng dah. Telah ditukar-tukar oleh pengikutnya. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad iaitu ajaran Islam dan juga Al-Quran dipelihara oleh Allah sendiri. Allah pelihara Islam, Allah pelihara Al-Quran. Tak ada pernah orang selewengkan agama Islam dan orang tukar-tukar Al-Quran. Tak ada. Allah pelihara melalui siapa? Melalui para ulama yang muktabar. Surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maksudnya Allah telah menurunkan Islam tu sempurna. Jadi dah tak ada dah agama-agama yang telah diseleweng, agama samawi yang telah ditukar. Tak ada dah. Allah wa mari Islam, Allah wa mari Al-Quran untuk sempurnakan dan untuk memperbetulkan perkara-perkara yang tak betul zaman dulu. Di sini sajalah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah Muallimah harap antum semua boleh fokus dan fahamkan video ini sebaik-baiknya. Kalau tak faham boleh PM Muallimah. Dan juga antum digalakkan untuk baca sendiri buku ni sampai daripada muka surat 16 sehingga muka surat 19.